Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi untuk mendapat keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah ya. Terima kasih semua yang mengikuti kuliah kita pagi ini, iaitu dengan kita membaca atau memahamkan kitab itu akhlak seorang muslim ya. Akhlak seorang muslim, di mana kita perlu berakhlak mulia lah. Jadi kita baca kitab ni untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kitab tasawuf juga ni ya, kitab yang menceritakan bab akhlak ya. Hari ini insya-Allah ya, iaitu kita masuk kepada tajuk kita, iaitu tajuk jujur ya. Bab 6, tajuk kita jujur. Ya. Okey, saya baca dan saya terangkan ya. Yang ada kitab boleh semak, yang tak ada kitab tak apa, mendengar dulu ya. Okey. Jadi sesungguhnya Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, iaitu hak, dan menuntut kepada manusia supaya membina kehidupan atas dasar kebenaran. Jadi maksudnya Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini untuk kehidupan kita sebagai manusia dengan masuk kebenaran. Hidup dengan sebenarnya dan benar dalam diri kita ya, dalam melakukan apa jua urusan kita seharian. Berpegang teguh pada kejujuran, mengutamakannya dalam setiap urusan dan menjadikannya sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu. Dalam hidup kita, maksudnya kita mesti bersifat jujur. Jujur ini tidak menipu. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang ramai, jujur pada Allah Ta'ala. Yang mana dikatakan jujur pada diri sendiri, jujurlah. Kalau kita buat sesuatu amalan dan sebagainya dalam masa kita bersendirian, kita buat dengan baik, maksudnya jujur pada diri sendiri. Kalau solat tu kita solat dengan sempurna, buat dengan cermat, rukuk ya, maksudnya yang baik ya, rukuk kita, maksud kalau depan orang selalu kita buat amalan, contoh depan orang kita buat elok. Kalau sendiri kadang-kadang buat cincai, buat tak sempurna. Jadi kita kena jujur pada diri kita. Depan orang pun kita sembahyang macam tu, kita sendirian pun kita sembahyang macam tu, dan kita kena jujur pada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sentiasa melihat setiap perbuatan kita ya. Okey. Semua itu adalah asas yang kukuh bagi akhlak seorang Muslim. Jadi bila kita berakhlak jujur ni, maksudnya itulah asas yang kukuh, yang kuat bagi seorang Muslim. Jujur. Contohnya kita sebagai seorang perempuan, ya, seorang perempuan, seorang isteri, seorang ibu, ya, jujur pada diri kita. Kita pergi kerja menganggap bahawa aku ni sebagai seorang ibu, seorang isteri, isteri orang, ibu kepada anak-anak. Jadi kita kerja dengan jujur. Ya, kerja tu sebab apa? Kita nak mencari rezeki.
Jadi tak adalah kita pergi kerja tadi, maksud bila jumpa dengan kawan-kawan sekerja, lelaki dan sebagainya, kita dah orang kata kadang tu isteri orang bercinta dengan suami orang, tu bahayalah ya. Sebab dia tak jujur pada diri dia. Aku pergi ni kerja untuk mencari rezeki, bukannya untuk nak mengorat ke, nak bercinta ke. Tu salah. Sebab kita sebagai seorang perempuan, bila dah jadi milik orang, maksudnya jagalah diri kita dengan sebaiknya ya. Tak bolehlah kita nak maksudnya ya, bercinta dengan orang lain pula. Tu salah ya. Okey, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal zanna fa inna zanna akdzabul hadisi." Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW kata apa? Berhati-hatilah kalian terhadap prasangka. Prasangka ni berprasangka buruk. Zon yang tak baik pada orang ya. Sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling bohong. Prasangka tak baik tu adalah dia kata omongan. Omongan tu macam percakapan-cakapan bohong. Tak boleh percaya. Kita bila kita lihat orang, maksud kita berprasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk ni kadang-kadang biasalah kita sama kadang-kadang sama-sama kawan teman perempuan kita ya. Kawan-kawan kita ni kadang-kadang kita tengok dia tu muka dia masam ya kan. Dalam hati kita tak apa tu dia tu muka masam dengan aku tu. Tak suka aku ke, marah aku ke. Rupanya kadang-kadang dia ada masalah. Orang ni kadang-kadang dia masalah dia sampai terbawa-bawa. Daripada rumah masalah bawa ke tempat kerja kadang-kadang. Bergaduh di rumah suami isteri bawa sampai tempat kerja. Sampai tempat kerja pun muka duk tarik semacam ya. Orang panggil apa? Muka kerut, muka apa nak kata? Kelat. Muka kelat. Jadi kita kena prasangka baik. Kita jangan kata hari ni dia tengok aku macam tak mau senyum dia ni. Tak suka aku ke? Jadi kita jangan prasangka tak baik. Biarlah dia. Mungkin dia ada masalah kita tak tahu ya. Jadi dia kata berhati-hati terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling bohong. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Lagi seterusnya Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata lagi, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kaziba raibatun." Maksudnya, tinggalkanlah apa yang meragukan dan buatlah yang tidak meragukan. Berkata benar adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Jadi buat benda yang tidak meragukan. Maksud buatlah benda-benda yang baik, yang meragukan jangan buat. Contohnya ya, yang kata macam prasangka tadi yang tak bagus tu, jangan kita amalkan. Berkata benar adalah ketentraman. Orang yang bercakap benar tu tentram hati dia. Bercakap benar, kan? Kalau dalam ayat hadis pun dia kata qul haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun ianya pahit, ya. Jadi berkata benar adalah ketenteraman. Kalau kita cakap benar, kita tenteram hati kita, senang hati, tak ada masalah. Dan dusta adalah keraguan. Orang yang cakap bohong tu tak tenteram hati dia, tak tenang hati dia. Dia cakap bohong, tak kalau dia tahu lah sekali lagi pecah tembelang nanya aku. Jadi dia tak tenteram. Tapi kalau orang tu bercakap benar, hati dia tenang. Jadi situlah disuruh kita supaya bercakap benar, ya. Jangan berdusta, jangan bohong. Hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Okey. Allah SWT bersabda lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ya. Surah An-Najm ayat 23. Mereka yang berbuat demikian tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya, padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Maksud kalau hidup kita ni banyak bersangka-sangka, maksud sangka tak baiklah.
sangka-sangkaan buruk ni, dia kata itu ikut hawa nafsu. Jangan kita bersangka buruk pada orang. Tengok orang semua kita bersangka baik. Mudah-mudahanlah kata. Tengok dia tu tak pakai tudung pun bersangka baik pada dia. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah Ta'ala bagi kat dia hidayah untuk mau pakai tudung. Kita tengok dia dalam keadaan tak tutup aurat, dalam keadaan kadang-kadang yang tak ikut perintah Allah tu, kita doakan, ya Allah, dia ni tak semayang, mudah-mudahanlah satu hari nanti Allah Ta'ala buka pintu hati dia mau semayang, ya, mau untuk melakukan suruhan-suruhan Allah, insya-Allah. Jadi kita bersangka baik dengan dia, ya. Sampai kata Tok Guru kata apa, kalau kita tengok orang tu tak puasa, jangan kita kata tak puasa dia tu, kita terus kutuk dah, kita terus menghukum dia. Kita kena kata mungkin hari ini dia tak sihat kot, dia tak puasa. Dalam masa tu juga kita nasihatlah. Kalau orang tu orang yang kenal dengan kita nasihatlah. Puasa tu adalah satu kewajipan, ya. Jangan tak puasa, ya. Kalau tak puasa tu mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala kalau puasa wajib, ya. Kalau kita tak puasa dengan sengaja, yang tak ada menyebabkan, maksudnya ataupun dibolehkan berbuka puasa kepada beberapa golongan, beberapa orang, ya. Antaranya ibu yang mengandung, orang yang sakit, ya. Orang tua yang uzur, ya. Jadi orang tua yang uzur dibolehkan tidak berpuasa. Dia uzur lah, puasa apa, tak larat, kan. Okey, kita tengok lagi firman Allah lagi dalam surah An-Najm ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum bihi min 'ilm. Yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran. Jadi dia sangkaan tu selalunya tak benar. Macam kita tengok tadilah, tengok orang tu hari ni muka dia macam masam, ya. Jadi kita kata dia ni marah aku ke? Bukannya marah kita. Rupanya dia ada masalah. Bila satu hari kita jumpa dia sembang-sembang, rupa dia ada masalah. Aku ni banyak hutang. Tu tidur malam tak lena, susah hati. My time pandemic COVID ni, kerja pun tak ada, nak bayar hutang tak ada duit. Tu sebab tu dia sampai terbawa-bawa. Sampai memek muka dia pun jadi muka kelat, ya. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah SAW seperti dusta. Kata Aisyah, isteri Rasulullah, Nabi ni perangai yang paling dia tak suka sekali adalah perangai orang cakap bohong. Dusta tu bohong. Sebab tu kita disuruh bercakap benar. Jangan cakap bohong. Sekali kita bohong orang sampai bila orang takkan percayalah. Sebab tu jangan cakap bohong. Cakaplah benar. Walaupun benda tu kadang-kadang boleh, maksudnya dia kata kita buat salah, kita cakap betul, jangan cakap bohong. Kita buat salah, kita cakap bohong, dah jadi dua masalah, satu bohong, satu salah. Biarlah kita berkata benar, ya. Okey, bercakap benar. Apabila baginda melihat ada satu kebohongan pada seseorang, baginda akan memberitahu agar orang itu mengetahui bahawa Rasulullah SAW mendesaknya supaya bertaubat. Zaman Nabi, zaman Rasulullah, bila sahabat bersama Rasulullah, ada di antara sahabat-sahabat itu bercakap bohong, maka Nabi tahu dia cakap bohong, Nabi suruh dia bertaubat. Taubatlah pada cakap bohong tu. Jangan amalkan cakap bohong. Cakap bohong ni macam-macam lah. Ada cakap bohong, bohong pada diri dia. Contoh dia mengaku dia kaya, dia banyak duit, dia anak orang bagus-bagus lah, turunan baik-baik lah, tu dia bohong untuk diri dia. Tapi kalau bohong yang boleh mencetuskan pergaduhan, permusuhan, krisis, menjadi ngadu domba lagi, jadi itu lagilah dilarang dalam Islam. Nabi tak suka.
Jadi Nabi suruh orang yang cakap bohong ni supaya segera bertaubat. Taubatlah, astagfirullahalazim, kali aku tak cakap bohong dah. Macam kita mendidik anak-anak lah. Didik anak kita jangan cakap bohong. Cakap benar, walaupun salah cakap betul. Siapa ada ambil duit mak? Tanya. Ada mengaku, tak apa. Cakap saya nak ambil duit ke apa, minta izin. Jangan pandai-pandai seluk. Ambil tangan mak, ambil gitulah. Tapi tak nak cakap bohong. Ya. Dia ambil tapi dia tak mengaku. Jadi kita didik anak kita daripada kecil, jangan cakap bohong. Cakap benar. Cakap betul. Ya. Okey. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, yang kita baca tadi, ya. Dan hadis ini pula diriwayat oleh Ibnu Hibban juga, ya. Iaitu hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah SAW seperti dusta. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Hibban. Ini juga Aisyah juga menjelaskan, ya. Iaitu Rasulullah ni paling tak suka iaitu orang bercakap dusta, cakap bohong. Sebab Nabi tak pernah cakap bohong. Kita tengok sifat wajib bagi Rasul, iaitu as-sidqu, benar. Nabi bercakap benar. Mustahil, sifat mustahil bagi Rasul iaitu al-kazib, bercakap dusta. Nabi tak pernah cakap bohong. Sebab tu apa yang disampaikan oleh Rasulullah tu semua dapat. Maksudnya bila orang lain mendengarnya, semua percaya bahawa ni bukan bohong ni. Sebab Rasulullah tak pernah cakap bohong. Hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun bila dengar cerita ketika Nabi di Isra' Mi'raj tu, sahabat ceritakan, yang sekian Nabi cerita pada dia, jadi Rasulullah mendengar, betulkah ini daripada Rasulullah? Dia kata betul cerita ni pada Rasulullah. Maka kata, aku membenarkan. Sebab itulah Abu Bakar tu disebut Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu membenarkan setiap perkataan Nabi. Sebab Nabi tak pernah cakap bohong. Kalau Nabi tu cakap bohong, habis dia lingkup. Amai, maksudnya Islam tak sampailah ke hari ini. Tapi oleh kerana Nabi tu bercakap benar, maka Islam tu ada sampai hari ini. Apabila ada seorang yang mengatakan suatu kebohongan, baginda akan diam sehinggalah orang itu mengerti bahawa baginda mendesaknya supaya bertaubat. Macam tadi jugalah, bila zaman Nabi tu ada seorang tu cakap bohong, Nabi diam. Nabi tahu dia ni bohong. Dan Nabi mendesak dia supaya bertaubatlah. Jangan terus amalkan cakap bohong tu, ya. Cakap bohong tu adalah sifat yang tak baik, akhlak yang buruk, ya. Okey. Pada zaman dahulu, orang-orang soleh saling bertemu dalam majlis ilmu. Zaman Nabi, zaman sahabat, ya. Okey. Orang-orang soleh akan bertemu dalam majlis ilmu. Ya, ada majlis ilmu lah, ya. Jika ada seseorang yang melakukan perkara buruk, maka dia akan nampak seperti orang yang berpenyakit. Kalau ada dalam ramai-ramai itu seorang suka cakap bohong, contohnya, dia ibarat seperti ada penyakit. Penyakit itu apa? Penyakit dalaman, penyakit batin. Penyakit batin, penyakit dalaman ni maksudnya penyakit pada hati. Dan dia tidak akan memperolehi tempat yang baik sebelum sembuh penyakitnya itu. Selagi dia tak tinggalkan perangai tak baik dia tu, maka orang tak akan pandang dia baik. Sebab dia belum sembuh daripada penyakit itu. Dia kena tinggalkan sikap buruk dia tu, ya. Itu penyakit hati tu. Cakap bohong juga adalah penyakit bagi hati. Ya. Jadi kena ubat, kena rawat dengan cara bertaubat dan berjanji takkan buat lagi. Janji pada diri kita, janji pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak mau jadi seorang yang suka cakap bohong. Biarlah aku bercakap benar, ya. Apa-apa pun pergaulan kita seharian pun kena cakap benar, ya. Okey. Ciri-ciri pertama kaum muslimin ialah berkata benar. Seorang Islam ni kena cakap benar, cakap betul. Ya. Cermat menunaikan kewajipan. Kita buat ibadah solat contohnya, buat dengan cermat. Cermat tu buat elok-elok daripada wuduk tadi. Kita ambil wuduk dengan cermat, basuh tadi,
dengan basuhan, contoh basuh tangan ketika wuduk, basuh dengan cermat, melebihi daripada had yang ditetapkan. Contoh basuh siku, had dia dekat mana kita lebihkan, ya. Jadi dia kata sebagai orang Muslim, sebagai orang beriman, orang Islam, kita mesti bercakap benar, cermat menunaikan kewajipan dan berbicara dengan tegas. Berbicara tu cakap tegas. Contoh bab hukum. Kalau orang tanya kita hukum menutup aurat, apa hukum dia? Kita cakap hukumnya wajib. Orang tak menutup aurat, apa hukumnya? Haram. Kita cakap betul. Ni tengok orang yang tanya kita tu tiba-tiba datin. Dia tanya apa hukum menutup aurat? Kita pun tengok datin tu pakai tudung, nampaklah dia punya rambut dia, remos dia tadi, sanggui dia tadi lah. Adalah biasa dia tutup aurat tak sempurna lah. Kita pun orang tu nak cakap yang betul tu tak berani. Kata tutup aurat tu hukum yang dia takut nak kata. Kata betul tutup aurat tu hukum dia wajib. Orang yang tak tutup aurat tu hukum dia haram, berdosa. Tutup aurat dengan sempurna. Bukan tutup aurat ni maksud pakai nampak pakai tudung, rupanya pakai tudung masih lagi nampak rambut, ya. Nampak rambut. Atau pakai tudung tu singkat sangat sampai nampak dada. Jadi tak boleh, ya. Kalau tutup aurat, tutup betul-betul. Jangan kita tutup ibaratnya dia pakai tudung tapi pakai baju t-shirt tangan pendek. Jadi kalau malaikat tu nak tulis lah dia ni tutup aurat ke tak tutup aurat, malaikat pun jadi pening. Ibarat macam tu lah nak tulis ni. Nampak pakai tudung tutup aurat, tapi pakai t-shirt tangan pendek pula orang perempuan. Nampak tangan, lengan, siku semua berjalan. Malaikat pegang pen. Ibarat kalau kita nampak lah malaikat pegang pen tapi tak tahu nak tulis ni. Tutup aurat tak tutup, tak tutup, tutup, tak tutup, tak tutup lah nama dia. Jadi dia kata kita kena berbicara dengan tegas. Sebab hukum hakam kena cakap betul. Kalau haram tetap kata haram. Kalau halal tetap kata halal, ya. Orang-orang munafik, kita tengok apa tanda orang munafik. Ya. Lalu kita sebut dengar, ya, kataan munafik. Orang munafik ni iaitu dia berpura-pura beriman. Dia berpura-pura beriman pada Allah. Dia tidak beriman dengan sepenuhnya. Ada masalah pada iman. Ada rosak sikit pada iman, ya. 4 tanda orang munafik. Bila kita baca kitab kita akan jumpa semua, ya, bab-bab ni, ya, untuk jaga hati. Pertama dia kata bila cakap dia bohong. Tanda munafik, dia cakap bohong. Kedua, apabila janji dia mungkir. Janji macam-macam tapi mungkir. Itu yang kita takut, ya. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Beri amanah. Contoh kita bekerja sebagai guru, amanah sebagai guru mendidik anak murid. Bila didik anak murid ni kita kena betul-betul mendidik lah. Ada anak murid yang pandai, ada murid yang tak berapa pandai, yang lambat sikit nak faham. Jadi macam mana kita nak didik ni? Kita kena bagi lebih tumpuan kepada murid yang kurang tadi ni. Kurang faham, bila dia menyampaikan dia kurang faham, lambat tangkap, lambat nak faham. Kita bagi tumpuan pada tu supaya dia boleh, ya. Jadi kalau katalah kita ni bila tengok murid tak pandai kita abaikan, tu maksudnya kita khianat. Kerja kita sebagai guru tapi kita tak mendidik dengan sebenarnya, kita khianat. Nauzubillah. Okey. Yang keempatnya bila bertengkar melampaui batas. Tu orang munafik tanda dia. Bila bertengkar nak menang walaupun dia salah. Dia kata apabila bertengkar melampaui batas sampai naik urat leher ni sebab nak bertengkar. Dia nak menang juga. Contoh dia dalam mesyuarat. Dia nak bagi orang ikut cakap dia. Orang tak mau ikut cakap dia, dia tinggikan suara sampai orang lain pun jadi diam. Itu tanda munafik. Ya. Jadi kalau ada 4 sifat ni lagi teruklah dalam diri seseorang tu. 4 ni ada dalam diri dia. Nauzubillah. Taubatlah.
berazamlah untuk berubah. Kelebihan diri kita ni baru yang sambut awal hijrah. Nak hijrahkan diri kita, nak bersihkan hati kita, nak elokkan perangai kita, tu azam kita. Ya, kalau tak dapat ni pun ada salah satu yang saya sebut tadi, cakap bohong, janji mungkir, beri amanah dia khianat ataupun bertengkar nak menang tadi, adalah salah satu yang dalam diri kita pun na'udzubillah, buang. Kita nak kepada akhlak yang mulia, ya, hati yang bersih, ya. Maksudnya bila kita bersama dengan masyarakat, alhamdulillah mudah masuk ke masyarakat, ya. Masyarakat boleh terima kita. Tapi kalau perangai kita teruk, masyarakat pun tak boleh terima kita, ya. Jadi dia dah ciri-ciri kaum muslim ialah berkata benar, cermat menunaikan kewajipan, berbicara dengan tegas. Orang-orang munafik akan terputus hubungan agamanya jika seseorang itu mengaku dia masih beragama. Maka dia sebenarnya adalah berpura-pura. Orang munafik ni, kita tengok kalau kata cerita sirah Rasulullah. Perang Uhud tu ramai nak ikut pergi. Sampai seterak jalan, lari patah balik sampai 300 orang. Masya Allah. Itu munafik tu. Munafik ni maksudnya dia berpura-pura beriman. Sebenarnya dia tak beriman. Iman dia ada problem, ada masalah. Ya. Salah satu akhlak buruk ialah bercakap bohong. Masya Allah, na'udzubillah, cakap bohong. Boleh jangan. Ada langsung dalam diri kita cakap bohong. Cakap betul. Tanya tadi pukul berapa sekarang pergi mana? Cakap betul. Saya tadi keluar, tak ada di rumah. Cakap betul. Cakap bohong ni, orang datang rumah dia nyorok. Ya, tanya kenapa kamu nyorok? Saya datang rumah tadi cari tak ada. Oh, saya tak ada di rumah. Rupanya nyorok. Nyorok ni biasalah kadang. Orang minta hutang ke. Problem dia nyorok kan. Rumah tak bayar sewa banyak bulan ke. Bila tuan rumah datang nak minta duit sewa, dia nyorok. Assalamualaikum, sorok tak keluar. Orangnya tak ada orang. Rupa-rupanya ada. Kenapa dia tak keluar? Kerana takut nak jumpa tuan rumah tadi sebab duit sewa tak bayar macam bulan. Orang banyak tak bayar sewa di rumah ni kadang-kadang tu yang kata lari malam. Lari malam ni pindah malam. Pindah malam. Orang tak nampak. Esok tuan rumah datang, rumah tak ada dah kosong. Orang dalam rumah ni tak ada dah kosong. Kenapa? Dia lari. Ya tak boleh lah ya. Kalau kita ada hutang, kita sewa ke apa, kita kena bayar. Tak boleh bayar pun cakap kat tuan rumah betul-betul. Minta tangguh kejap. Saya ni ada masalah kewangan sikit ni. Tuan rumah tu pun dia manusia. Bila kita cakap dia baik-baik, elok-elok, insya-Allah dia boleh terima. Tapi kalau kita buat bohong tadi, menyorok dia datang ke, ataupun kita lari pindah malam ke apa, tu tak bagus. Dalam Islam dia suruh kita jujur, benar, ya. Cakap jangan cakap cakap yang betul. Sifat tersebut akan merosakkan jiwa. Cakap bohong ni rosak jiwa kita. Tak boleh ya. Orang yang suka bercakap bohong mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah. Mula dia tak bohong tu. Itu pepatah Melayu kata apa? Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jadi pencuri. Budak-budak lah kecil-kecil suka cakap bohong. Lama-lama pandai nak curi lah. Mula curi basikal orang. Kemudian dia curi motor orang. Kemudian pandai nak pecah rumah orang. Nampak tu. Masya Allah. Na'udzubillah ya. Jadi dia kata cakap bohong tu boleh terjerumus dalam perbuatan dosa. Boleh buat dosa-dosa yang lain lagi. Sebab dah cakap bohong tadi. Orang yang tidak mempunyai akhlak, jiwanya akan tidak sehat dan tidak boleh disembuh kecuali kita mengubahnya dengan cara yang betul. Orang yang akhlak tak baik ni jiwa dia tak sehat. Tak sehat dia kata ya. Dan tak boleh sembuh penyakit ni kecuali dia mengubah, buang sikap cakap bohong. Mulai hari ni aku tak mau cakap bohong dah, cakap betul-betul. Okey ya. Okey. Contohnya orang bakhil. Orang bakhil ni apa? Perempuan
dan tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak sekalian, iaitu orang yang bakhil ni orang yang kedekut. Dalam Islam dilarang kita bersifat kedekut. Kedekut ni masya-Allah ya. Hak orang dia nak, hak dia sayang. Sayanglah ya. Orang bakhil ni lagi kadang-kadang dia sayang sangat duit ringgit dia, sampai diri dia sendiri pun dia kedekut untuk membelanjakan duit dia. Sanggup makan, belikan yang maksudnya yang inilah harga pun murah, ikan pun dah tak elok dah, harga lelong. Duit banyak tapi kedekut. Nak makan sendiri pun kedekut. Beli sayur yang layu dah, daun-daun sawi yang layu dah beli sebab harga dia murah, untuk nak makan sendiri. Sedangkan dia ada duit tapi dia kedekut. Dalam Islam dia larang. Nak makan belilah yang kita selera ya. Rasa nak makan sayur, beli yang fresh, yang elok, yang segar. Masak, makan. Jadi bila kita makan, kita kenyang, jadi kita pun nak melakukan ibadah adalah tenaga. Ya, makan makanan yang tak elok, yang tadilah kalau kata ikan tadi, ikan dah harga dia pun harga lelong dah, pecah perut dah kita beli. Makan pun tak berapa sedap. Dia punya dia punya protein dia pun dah tak elok lah. Maksudnya kita pun makan tak sihat, makan pun tak lalu. Ada seorang makcik bagi tahu kat saya, dia kata dia pergi market, dia teringin nak beli ikan yang sedap lah. Contohnya ikan yang harga mahal, ikan terubuk. Tiba-tiba rasa duit aku bawa ni kalau aku beli terubuk, mahal terubuk tu, tak jadilah. Sayang duit ni bawa 50, kau beli terubuk lagi, duit balance tinggal berapa lah. Sayang duit. Tukar, tak jadi beli terubuk, beli ikan lain, beli ikan kayu. Balik rumah tak nak makan nasi, dah bubuh nasi dalam pinggan, duk teringat terubuk juga. Ya. Sebab tadi teringin nak makan terubuk, oleh kerana rasa sayang duit tak jadi nak beli, maka dia beli ikan kayu, ikan tongkol. Ya. Jadi itulah kalau kedekut sangat sampai nak makan diri kita pun kita sayang. Sedangkan yang kita teringin tadi, kita nak, tiba-tiba beli hak tak teringin, makan pun tak selera. Ya. Duit banyak-banyak sangat simpan dalam bank buat apa? Ya, sampai nak sedekah orang pun sayang, nak makan sendiri pun sayang. Mati esok tinggal. Ya. Jadi makanlah apa rasa nak makan selagi kita sihat. Dah sakit, dah nak mati dah, sampai nazak dah, mata mandang atas dah. Mailah anak kita bawalah buah anggur besar ibu kaki sekalipun, kita dah tak lalu, tak selera dah nak makan. Ya. Sebab apa? Masa tu dah tak boleh nak telan lah. Jadi sementara lalu lagi, Allah Ta'ala bagi ada lagi rasa selera lagi, makanlah. Bukannya makan keterlaluan, makan apa yang kita teringin tadi, merasakan bahawa itu juga nikmat Allah. Allah bagi nikmat, kita makan lah. Ya, Allah bagi nikmat, sayang duit tak mau beli. Ya, tak boleh ya. Jadi contohnya orang bakhil, dalam kitab dijelaskan, dia kata orang bakhil ni hidup di dunia, manusia tak suka dah. Siapa suka kawan dengan orang bakhil, orang kedekut? Manusia tak suka. Bila manusia tak suka, di bumi tak suka dia, di langit pun tak suka. Para malaikat pun tak suka dia. Ya. Dan syurga pun menjauhi dia. Syurga tak mau dekat dah. Syurga pun tak suka dia. Habislah. Ya. Di langit tak suka, di bumi tak suka, syurga tak suka, habislah. Na'udzubillah. Yang suka dia siapa dia? Iaitu yang suka bagi dia iaitu neraka lah. Neraka gamit dah dia. Marilah sini. Marilah orang yang bakhil, kedekut, ya. Jadi dia kata orang yang bakhil, yang tidak suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tak mau tolong orang. Dia kaya tapi dia kedekut. Time COVID-19 ni kita tengok ramai orang susah, dia kedekut. Mailah orang susah beritahu rumah saya ni, ya Allah, sampai beras pun dah tak ada. Buka pula balang gula pun dah tak ada. Gula di dalam dia dah tak ada. Nak baju kopi, tengok kopi pun tak ada.
petik gas pun tak menyala. Gas habis. Ya. Apa hak nak masak pun tak ada, gas pun tak ada, apa perlu kita buat? Bantulah mana yang mampu ya. Jangan dia ada duit tapi dia kedekut dia bakhil lantak hang lah, hang tak ada lantak hang lah. Tu yang kita takut ya. Masya-Allah, ramai orang susah ya. Kita boleh masa inilah peluang untuk kita bersedekah ya. Tu ada satu mualaf tu dia bagi tahu saya. Dia susah ni dia kata. Sampai nak keluar rumah nak pergi beli barang makan ke apa, tayar motor pula pancit. Rumah dah lah jauh daripada pekan, pada kedai. Tayar motor pula pancit. Nak baiki tayar motor pun tak ada duit. Masya-Allah. Tu kita mendengarlah keluhan-keluhan orang susah tadi. Dan kita boleh bantu, kita bantulah. Sebab apa? Inilah peluang untuk orang yang berada ataupun orang yang ada-ada sikit lah, untuk bagi pertolongan kepada orang yang susah, untuk bersedekah. Peluang untuk bersedekah ya. Orang seperti ini akan memberi alasan apabila orang lain memerlukan pertolongannya. Orang bakhil ni bagi alasan lah. Bila orang bagi tahu saya ni susah, nak makan pun tak ada, nak bayar bil lagi lah tak boleh, nak bayar rumah sewa tak mampu, beberapa bulan tak bayar, tertunggak sewa dan sebagainya. Bila orang ngadu kat dia bagi alasan. Alasannya apa, hang ni malas kerja lah, badan sihat lah. Bagi alasan macam-macam lah. Supaya dia tak mau tolong orang ni, buat alasan. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata apa? Yatba'ul mu'minu 'alal khalali kulliha illa al-khiyanati wal kaziba. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Tabiat seorang beriman ada terkena kekurangan apa saja kecuali khianat dan dusta. Orang beriman tu mudah kena penyakit khianat dan dusta. Khianat ni tak amanah lah. Dusta, cakap bohong. Jadi maksudnya dia nampak semayang, apa elok, apa semua tutup aurat, apa semua elok. Kalau orang lelaki pun nampak okey, dia ni bagus, pergi masjid, berjemaah, apa semua. Tapi dia kata mudah kena penyakit khianat. Khianat ni tak amanah. Maksud kata tadi seorang guru yang tak amanah. Dia ngajar murid ikut suka hati dia lah, faham tak faham sudah. Jadi tiap bulan aku dapat gaji. Kalau seorang ibu yang amanah macam mana? Ibu yang mendidik anak-anak dia. Bukan ibu yang maksudnya letak kamu lah, tak peduli anak-anak. Dia lahirkan anak tapi dia tak didik anak-anak dia. Uji ya. Okey, jadi dia kata tabiat seorang beriman tu mudah dia terkena kepada penyakit khianat. Tu khianat aja tadi, kalau guru tadi dia tak jalan ke amanah dia khianat. Masuk kelas, contoh dia kata pagi 7.30 pagi masuk kelas. Dia masuk lewat 7.45, 15 minit dia lewatkan. Itu tak amanah. Kecuali lah kita ada mesyuarat ke, kita ada hal lain ke, tak apalah. Tapi amanah ni maksud dia kena walau macam mana pun aku tak boleh lengahkan waktu ni. Kenapa? Gaji kita tadi dibayar. Kalau kita khianat tadi, kita buat kerja tak betul tadi, kita masa tadi maksud banyak kita, maksudnya kalau masuk 7.30 pagi, dia masuk 7.45 pagi. Masa kita 15 minit tadi dikira. Kita makan rezeki yang tak halal. Ya. Pendapatan kita ni, esok-esok kita dapat duit ni, kita simpan, kita nak ke Mekah ke apa ni, yang takut ni. Kita nak melakukan ibadah-ibadah lain. Kita takut ibadah-ibadah kita tadi kita buat tapi ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tadi tak amanah dalam jalankan pekerjaan kita. Yang kita sedang buat kerja tu, kalau guru lah. Kalau dia seorang pekerja pejabat lah. Ya. Kalau dia kerja sebagai doktor lah. Maksud amanah dengan kerja kita tadi. Dan dia kata tabiat seorang beriman tadi, dia mudah juga terkena pada penyakit dusta, cakap bohong. Cakap bohong yang kata tadi dilarang. Jangan cakap bohong, cakap benar, apa-apa.
Ya Ustazah, hari ni saya tak pergi pengajian lah sebab apa? Saya tak sihat. Betul dia tak sihat. Kadang tu sihat walafiat tapi tak pergi juga. Tu kot dia ada masalah apa. Google Meet hari ni tu jugalah. Yang maksudnya yang cinta ilmu, dia hadir alhamdulillah semua. Tapi yang tak macam tak kisah sangat tu, tu yang kita takut rugi. Dah musim pandemik COVID-19 ni kita dah lah tak ada dah pengajian wanita di masjid ni. Sebab apa? Pengajian wanita selalunya waktu duha. Dah tak ada pengajian duha ni, rebutlah untuk kita sertai, ikuti dalam Google Meet. Tak kira lah ustazah mana yang ajar. Kalau time ni ada 2-3 ustazah, ikutlah mana-mana pun. Saya sebagai seorang guru pun kena berbaik sangka. Mereka tak ikut ke lain pun, mungkin daripada ke lain, tak apa, tak ada masalah. Janji kita dalam halaqah ilmu, ya. Jujur pada diri kita. Kalau ikut nak tidur lagi, kadang hari Sabtu, hari Ahad ni orang tak pagi ni boleh lajak lagi tidur ni hari cuti. Jadi kita bila ada majlis ilmu tu, janganlah kita maksudnya kita tak ikuti, ya. Kalau tak ada hal apa-apa, kita ikutilah. Paling tidak pun mendengar ilmu tu juga menerangkan hati kita dan mendapat pahala. Ya. Okey, hadis riwayat tadi yang kita baca tadi itu Ahmad bin Hanbal, ya. Pada suatu masa Rasulullah SAW pernah ditanya, Nabi ditanya sahabatnya, ayakunul mu'minu jabbanan? Qala na'am. Qila lahu ayakunal mu'minu bakhilan? Qala na'am. Qila lahu ayakunal mu'minu kazzaban? Qala la. Rawahu Imam Malik. Wahai Rasulullah, sahabat tanya, apakah seorang mukmin boleh menjadi penakut? Orang tu beriman tapi penakut. Tak kira lah. Takut nak pergi perang ke, takut bini ke, takut lah. Takut kepada orang yang besar-besar ke. Ya. Jadi sahabat tanya, adakah seorang mukmin? Mukmin tu lelaki yang beriman ni. Kalau lelaki beriman sebut mukmin, perempuan beriman mukminah. Jadi apakah seorang mukmin boleh menjadi penakut? Baginda menjawab, Nabi kata ya. Boleh jadi. Orang tu beriman tapi penakut. Takut bini takut lah orang lelaki. Ya. Dia diperintah oleh isteri dah. Berada dalam rumah tangga, dia sebagai seorang lelaki, dia adalah pemimpin, dia adalah ketua rumah tangga, tapi terbalik. Isteri ni ketua, suami pula jadi pengikut. Terbalik. Habislah. Bila si kata apa semua, angguk. Bukannya maksudnya tak boleh, tapi maksudnya sedang-sedang lah, ya. Apa benda yang kita rasa tak sesuai, tak setuju, boleh saja maksud bagi pendapat. Macam ni tak boleh, ni boleh. Maksud kita boleh orang kata berbincang. Bukannya semua yang ikut cakap bini dia lah. Habis ya, itu tak betul ya. Raya tahun ni kita nak balik rumah siapa? Balik rumah bini dia saja. Rumah apa keluarga lah, isteri lah. Rumah dia tak payah balik langsung. Teruk lah tu ya. Jadi kena buat bincang lah. Kalau macam sebelum ni lah, maksud kita masih boleh balik kampung, boleh berjalan, boleh merata kan. Jadi kita kena buat giliran lah. Raya puasa ni rumah balik keluarga isteri. Raya haji balik sebelah suami. Tahun depan pula raya puasa pula balik sebelah suami. Raya haji pula balik sebelah isteri. Buat macam tu lah, gile-gile. Bukannya maksud 100% ya. Tak nampak saja. Ya? Kepala je. Tak nampak? Allahu Akbar. Minta maaf dah, tak nampak pula dah. Okey, setting tak betul ya? Ya, okey, baik. Lagi sudah lagi. Lagi ke depan lagi. Allahu Akbar. Okey. Okey. Wah, ada penuh. Ya, kesian ya. Okey, minta maaf ya. Jadi dia kata sini, wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin boleh menjadi penakut? Takut. Jawab Rasulullah, ya, boleh jadi. Orang beriman tu penakut. Orang lelaki dia beriman tapi dia bersikap penakut. Kemudian baginda ditanya lagi soalan kedua pula. Apakah seorang mukmin mungkin menjadi kikir? Wahai Rasulullah, bolehkah seorang orang beriman tu, orang lelaki beriman tu menjadi seorang kelekut?
Ada tak maksudnya? Orang beriman tu kedekut. Baginda menjawab, Nabi jawab, ya. Ketika baginda ditanya lagi, apakah seorang mukmin mungkin menjadi pendusta? Dia tu seorang beriman tapi cakap bohong. Baginda menjawab, tidak. Kalau orang tu orang beriman, orang lelaki yang beriman, contohnya dia tak boleh jadi seorang pembohong. Kalau jadi seorang pembohong tu adalah yang dilarang, yang Nabi tak suka, yang kena kita taubat. Nabi kalau sahabat Nabi suruh bertaubat, jangan cakap bohong, ya. Hadis riwayat Imam Malik. Tu ya. Jawapan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahawa sebenarnya kelemahan dan kekurangan ada pada seseorang mukmin. Kita sebagai seorang Islam ni adalah kelemahan kita, ada kekurangan, ya. Tetapi kita dapat mengatasi dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama. Kita atasi dia dengan maksudnya apa yang telah ditetapkan oleh agama tadi. Kita banyak bertaubat, baiki diri. Macam mana aku nak baiki akhlak aku? Kalau perangai aku tak bagus selama ni macam ni, macam mana aku nak berubah ni? Bertaubat tadi, ya. Istighfar lagi. Sifat bohong berlaku semakin meluas. Zaman akhir zaman ni orang cakap bohong lagi banyak. Kita tengoklah kadang-kadang berita palsu. Kita baca berita palsu. Percaya tengok berita palsu. Allah Akbar, dia sebar berita palsu. Itu sebab tu tak boleh percaya. Kalau bukan betul-betul daripada sumber yang boleh dipercayai, jangan percaya. Cakap bohong mereka. Akhir zaman ni semakin meluas. Jadi dia boleh maksud hantar merata. Ya. Dia punya apa tadi ni? Berita palsu dia tadi, ya. Ia sangat berbahaya dan akan berdosa orang yang suka bercakap bohong. Orang cakap bohong ni berdosa, ya. Bahaya pada diri dia. Ya. Yang macam saya kata tadilah, cakap senohong lama ikan duri, cakap bohong lama-lama boleh jadi pencuri. Sebab apa? Memudaratkan diri. Mula cakap bohong tu, lepas tu jadi jahat lagi. Itu mencuri. Mencuri itu dilarang dalam Islam. Berdosa kan. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi kata lagi, Ra'aitul laylati rajulaini atayani qalani allazi ra'aituhu yashuqqu syaqqahu fakazzabun yukzibul kizbata fatahmilu anhu hatta tablughal afaqi fayasna'u bihi hakaza ila yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Kita tengok apa maksudnya. Pada suatu malam, aku bermimpi melihat dua orang kepadaku. Nabi kata. Nabi mimpi Nabi ni mimpi yang benar, mimpi yang betul, mimpi yang baik berbanding dengan mimpi kita. Mimpi kita ni banyaknya mainan tidur. Ya, sebelum tidur tadi tengok cerita Piramli ke apa, tidur lagi mulalah mimpi mambang tu, mambang ni, mambang air, mambang tanah, mambang apa tu, cerita mimpi dia kata mainan tidur bagi kita. Tapi kalau Rasulullah mimpi yang betul. Pada suatu malam Rasulullah kata aku bermimpi melihat dua orang datang kepadaku. Dua orang ni datang kepada Nabi. Salah seorang berkata kepadaku, yang seorang kata, yang engkau lihat orang yang banyak bercakap itu dia adalah pendusta. Dia kata kepada Nabi, yang Rasulullah banyak melihat tu adalah orang yang suka cakap bohong dan mengatakan kebohongan yang akan menjalar ke mana-mana. Dia kata, dia bagi tahu Rasulullah, yang banyak Rasulullah nampak tu ramai orang yang suka cakap bohong. Bohong tu boleh sampai ke merata-rata lah. Zaman kita lah ni tekan je WhatsApp tu sampailah merata. Ya. Hantar melalui FB ke apa, sampailah satu ni. Dunia boleh pergi, ya. Dengan kebohongannya itu dia memikul dosanya sehingga hari kiamat. Oleh kerana dia cakap bohong tadi, pikullah dosa tu sampai kiamat. Na'udzubillah. Tambah lagi bohong yang boleh maksudnya menjatuhkan seseorang. Dia pandailah buat mengadu domba apa-apa, bohong kata orang ni tak datang kerja ke, buat kerja tak bagus ke apa. Akhirnya bos dia pecat orang tadi. Hilang pekerjaan. Jagalah, tanggunglah dosa sampai kiamat. Kita tutup periuk nasi orang. Apa hukumnya? Berdosa tu.
Kawan tu duk cari makan elok hari-hari apa semua, cari rezeki bagi anak-anak dia apa semua, nak sekolah lah apa. Tiba-tiba kita pergi buat cakap, pandai bawa cerita lah, pergi report dekat bos dia, kata dia ni kerja tak bagus, buat kerja tak ikut masa lah, curi tulang lah apa. Tiba-tiba dia dipecat, hilang pekerjaan dia. Bayangkanlah, bila hilang pekerjaan dia jadi susah. Bila dia susah, kita tunggulah ya. Orang yang berbohong tadi dia pikullah dosa tu sampai kiamat. Nauzubillah min zalik ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis ialah kebanyakan pemimpin bercakap bohong terhadap rakyatnya kerana mereka banyak bercakap. Biasalah tu ya. Pemimpin dia cakap bohong aja. Tapi dekat ni alhamdulillah lah, kita tengok pemimpin kita tunaikan janji dia insya-Allah ya. Kalau kata kepada rakyat, dia kata nak bagi air lestari, dia bagi dah. Duit pengeluaran kerja BSP kan. Lepas tu air sinar dah bagi dah. Tak ada bohong lah tu. Dekat ni lah yang kita nampak ya. Lagi air apa lagi? Air hak terbaru ni. Air lestari, air sinar, air apa hak baru ni. Semua air tu semua dapat. Air citra, semua dapat alhamdulillah ya. Yang akan datang tak tahu, air apa nak keluar lagi tak tahulah. Takat ni pemimpin kita cakap benar ya, takat kita yang nampak ni ya. Tapi kalau pemimpin cakap bohong, dia tanggunglah dosa sebab berjanji tapi tak tunaikan ya. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud, Nabi kata ya, 3 golongan manusia tidak akan masuk syurga. 3 orang ni tak masuk syurga langsung, na'udzubillah. Jadi impian, cita-cita, niat kita, angan-angan kita nak masuk syurga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurgamu ya Allah dengan rahmatmu. Kita nak masuk syurga Allah dengan rahmat dia. Kalau dengan amal kita ni tak cukup, amal kita sikit sangat, solat kita berapa minit ya? Sekejap lah. Sehari semalam 24 jam. Solat kita satu waktu 5 minit contoh dah. 5 kali 5 baru 25 minit. Lebihnya kita buat apa? Lebihnya kadang-kadang banyak kepada perkara-perkara yang lara. Jadi kalau amal kita ni nak masuk syurga tak layak. Semayang kita pula bagaimana? Kadang-kadang tak khusyuk. Semayang kita pun kadang-kadang buat ada masalah. Dari segi wuduk ke apa ke, ambil tak betul wuduk dan sebagainya. Jadi kita nak masuk syurga ni minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu. Rahmat tu kasih sayang Allah, ya. Itu cita-cita kita nak masuk syurga. Tapi kalau tak dapat masuk syurga, na'udzubillah ya. 3 golongan manusia ni tak akan masuk syurga. Siapa tak masuk syurga ni? Siapa dia ni? Iaitu orang tua yang melakukan zina. Dia orang tua, tak kira lelaki atau perempuan, tapi berzina. Na'udzubillah. Orang tua. Orang tua ni yang kita faham, dia maksudnya kalau orang muda, menghormatilah. Kita nampak orang tua tak assalamualaikum pakcik, assalamualaikum atuk, assalamualaikum ni opah, kita hormat ya. Tiba-tiba dia tunjuk contoh tak elok, melakukan zina. Nabi kata ni lah, orang tua yang berzina ni takkan masuk syurga, na'udzubillah. Dia pernah kahwin dah dulu. Tapi bila main usia tua, nak berzina juga, na'udzubillah ya. Okey, yang kedua pula, golongan yang tak masuk syurga. Pertama, orang tua yang melakukan zina. Kedua, pemimpin yang berdusta. Pemimpin, pemerintah yang berdusta, cakap bohong. Oh, nak bagi ni, nak bagi ni, nak apa semua. Rupanya dalam pemerintahan dia tak buat pun, dia tak tunaikan pun. Jadi dia pun masalah, tak dapat masuk syurga. Bukan senang jadi pemimpin ya. Sebab tu orang hari ini ya, berebut-rebut nak jawatan pemimpin. Sebenarnya silap pimpin ya, tak dapat masuk syurga, na'udzubillah. Orang pemimpin ni lagi berat di soal. Ya, berbanding dengan kita orang biasa ni ya. Pemimpin yang berdusta dan orang miskin yang sombong. Orang miskin tapi sombong. Bisa tak jumpa orang miskin sombong? Sombong ni dalam erti kata yang macam mana? Contoh ya, kan mai zaman apa pandemik COVID-19 ni, orang bagilah dia bakul makanan.
kan, food bank tu, bagi bakul makanan ke, bagi dia bantuan lah, duit ringgit ke, makanan ke apa. Bila orang bagi semua tak kena juga. Bagi 300 kata sikit. Nak banyak mana langsung. Lagi bagi cap jelen tak mau. Kami makan kipas udang, tak mau jelen. Masya Allah. Bagi sajin cap king cup tak mau. Kami nak makan cap apa cap ayam. Bagi Maggi yang contoh cintan ke apa tak mau, nak Maggi yang dah lengkap banyak komplain pula. Ambil sajalah. Orang bagi apa terima. Sebab apa tu adalah rezeki kita. Orang bagi alhamdulillah. Bagi sedap tak sedap pun terima alhamdulillah. Tu dia kata orang miskin yang sombong. Dah lah hang miskin. Orang bagi bantuan, hang komplain pula. Bagi beras cap apa? Jasmin. Oh tak mau. Kami nak makan beras sedap lagi. Allahu Akbar. Tu dia kata orang miskin yang sombong. Nabi kata tak masuk syurga. Orang miskin yang apa orang bagi alhamdulillah, terima kasih, syukur pada Allah, tu yang terbaik. Tapi banyak taklah ni orang miskin yang begini. Ramai. Kadang-kadang orang bagi pakaian, orang dah orang pakai lah tapi masih cantik elok lagi. Oh kami tak pakai bekas orang. Kami nak hak baru-baru semua. Tu masalah tu. Ya memanglah, tapi kadang tu cantik lagi. Contoh kita pakai tudung baru 2 kali, kita tak selesa lah mungkin muka dia tak. Bagi kita tak selesa dan sebagainya, kita tenang tak saya nak bagi ni tudung ni. Oh dia kata tak pakai bekas orang. Dia nak hak baru yang baru beli tu, hak bekas orang tak mau pakai. Terpulang kat dia lah. Tu dia menolak rezeki kan. Jadi Nabi kita jaga 3 golongan ni tak masuk syurga. Na'udzubillah. Iaitu orang tua yang melakukan zina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Kita takutnya benda ni ya. Kita bolehnya maksudnya dalam hidup kita waspada, hati-hati ya. Jadi jam pun dah cukup, hampir pukul 10 dah. Masa kita pun nak tamat dah, habis pukul 10 ya. Ini semua 9.58. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Apa yang kita dapat hari ini iaitu antaranya jauhi daripada sifat suka cakap bohong ya. Kita mesti amanah dalam diri kita, jangan jadi seorang pengkhianat. Ya. Jauhi juga diri kita daripada sifat-sifat yang boleh membawa kita kepada termasuk dalam golongan orang munafik. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi untuk akhirnya ya. Jadi takat ni dulu pengajian kita hari ini 28 bulan 8 ya. 2021 Masjid Daerah. Ini bawah Masjid Daerah ya. Pengajian kita ni bawah Masjid Daerah Teluk Intan. Okey. Jadi kita akhiri majlis ilmu kita dengan bacakan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين 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 يا رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Dan kita sudahi majlis kita dengan kafaratul majlis ya, dan juga membaca suratul
surah Al-As ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, baik. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Ya.